Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pagi yang mulia ini saya Ali Salman, penasas The Prof Channel. Sebagai ketahui anda semua, The Prof Channel adalah channel untuk tentang isu community dan development. So pagi ini ada dengan saya punya sifu Prof Madia Dr. Nick untuk sebagai umum gambaran pilihan raya umum 15 PR15. So Prof. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Prof Madia Tuani. Dan untuk sebagaimana kita tahu semua bahawa kita sekarang ini diambang untuk pemilihan PRU 15. Dan apa yang perlu kita ketahui adalah pemilihan kepimpinan itu adalah merupakan satu perkara yang amat ditekan dalam Islam, dan keadaan-keadaan dan juga calon-calon ataupun ciri-ciri kepimpinan itu juga telah dinyatakan oleh Islam, yang tentunya amanah ataupun sifat-sifat sebagaimana ada pada Rasulullah SAW itu adalah merupakan asas kepada pemilihan, dan juga bagaimana dalam peradaban Islam itu sendiri Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, dan kematian ataupun kewafatan baginda sebelum baginda dikebumikan, juga sebelum itu lagi pemilihan khalifah yang menggantikan baginda itu telah dilantik. Itu semuanya membuktikan pada kita bahawa kepimpinan Islam itu adalah merupakan satu perkara yang diberi tekanan dalam pemikiran ataupun dalam syariat Islam. Justru itulah jangan sekali-kali kita memandang lekeh ataupun jangan sekali kita memandang kepimpinan itu adalah yang sebagai itu adalah perkara yang tidak ada hubungan dengan Islam, tetapi dia mempunyai hubungan amat rapat dengan Islam itu sendiri. Mempunyai hubungan yang amat rapat dengan Islam itu sendiri. Sebab itulah dalam menentukan kepimpinan itu banyak buku-buku ditulis oleh para ulama Islam, para cendekiawan Islam, terutama sekali yang berkaitan, hatta dalam kitab-kitab fiqh sekalipun ada babul quddah wal wilayah dan seumpamanya, itu memberikan kepada kita bahawa Islam itu merangkumi semua aspek kehidupan, daripada perkara yang kecil-kecil sehingga pada perkara yang besar, terutama sekali dalam babul imarah ataupun bab kepimpinan dalam Islam itu sendiri. Dan dalam Islam juga, dalam satu hadis Nabi SAW yang sebagaimana kita ketahui, ada 7 golongan yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat nanti, yang mana golongan yang pertama sekali adalah Nabi sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang memberi adil, dan adil itu adalah yang kerana keadilan kepimpinan itu memberi manfaat kepada semua makhluk, kepada manusia dan juga semua manusia, kepada manusia dan juga semua makhluk. Justru itulah dia mendapat tempat pertama dalam antara golongan-golongan yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara lagi disclaimer, rakaman ini adalah khas untuk isu akademik semata-mata, bukan isu berkaitan kepada kalau kita ada orang ahli akademik. So soalan seterusnya, Prof Madia Dr. Nick, bolehlah bagi nasihat kepada rakyat Malaysia di luar sana yang akan memilih 19 hari Sabtu ini, insya-Allah. Apa nasihat kepada voters? Terima kasih. Okey, terima kasih Prof Madia Tuani. Sebagai pandangan awal atau nasihat awal berkaitan dengan pemilihan kepimpinan dalam PRU ini. Dalam Islam, kalau kita nak memilih seorang suami ataupun seorang isteri, maka terdapat arahan yang jelas daripada Rasulullah SAW, iaitu fasfar bizatid din. Pilihlah orang yang beragama, kerana orang fasfar bizatid din taribat yadak, nescaya akan bahagia hidupmu. Itu adalah bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan berkaitan untuk memilih seorang suami ataupun seorang calon suami ataupun seorang calon isteri untuk menjadi pasangan hidup kita. Itu yang berkaitan dengan pembinaan keluarga. Maka begitulah juga dengan pembinaan negara pun, maka hendaklah memilih
yang paling dekat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina in makkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Pilihlah yang mereka apabila diberi tanggungjawab kepimpinan, amanah kepimpinan, mereka mendirikan salat, aqamus salat wa atawuz zakah, dan juga mereka mengeluarkan zakat, dan juga mereka mengarah dan juga memerintah kepada kebaikan dan juga menghalang kepada kemungkaran. Dan bagi sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kepada segala perkara. Justru itulah dalam pemilihan kepimpinan ini tentunya kita tidak boleh menilai kepada kepetahan bercakap atau berinteraksi semata-mata, tetapi semua yang kita perlu ambil nilai adalah antaranya adalah sebagaimana manifesto dan seumpamanya, mana kita perlu lihat dan juga teliti dengan betul manifesto yang telah diberi kemukakan oleh parti-parti ataupun gabungan-gabungan itu. Kerana apa? Kerana yang lain daripada itu adalah dalam memilih kepimpinan juga, maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan salat dan seumpamanya, wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memilih kepimpinan terbaik sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala yang paling hampir dengan kenyataan Al-Quran, allazina in makkannahum fil ardi aqamus salah. Itu orang-orang yang bila kami amanahkan mereka ini sebagai kepimpinan, mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan juga mereka mengeluarkan zakat. Maknanya salat itu adalah untuk membentuk pribadi manusia. Manakala zakat pun adalah dari sudut ekonominya, dari sudut pengurusan pribadi dan juga pengurusan ekonomi, semua termasuk dalam ayat tersebut. Allazina in makkannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dan juga mereka mengarahkan ataupun memerintahkan pada perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara baik, dan juga menghalang daripada perkara-perkara yang mungkar itu berlaku. Jadi itu adalah merupakan asas dalam kita memilih kepimpinan. Dan dalam kalangan ketiga-tiga ataupun dalam kalangan kita memilih PRU sekarang ini, mana yang paling hampir dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kerana kalau kita berdasarkan kepada yang di viral ataupun yang bercakap dengan berdebat dan seumpamanya, itu mungkin kerana kepetahan ataupun pandai bercakap itu kita tidak boleh jadikan ia sebagai asas dalam pemilihan. Tapi apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan asas perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kerana pemilihan itu adalah merupakan satu ibadat juga. Satu ibadat yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana terbaik di kalangan ini, maka itu adalah pilihan kita. Dan terutama sekali bila Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk sebuah negara itu beriman dan juga bertakwa, nescaya kami akan bukakan bagi mereka keberkatan daripada langit dan juga bumi. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk pengurusan ekonomi, ya, pengurusan ekonomi untuk melihat mana kita perlu mendidik masyarakat dulu kepada beriman dan juga bertakwa. Kerana orang beriman dan juga orang bertakwa ini tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan. Justru itulah kita perlu meletakkan, kita perlu mencari dan juga melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kenegaraan, tentang pembentukan individu, akhlak dan seumpamanya. Kerana itu adalah merupakan terbaik untuk kita jadikan panduan sebagai sumber ilmu dalam kita menjadikan dalam apa semua aspek yang kita hayati ataupun yang kita laksanakan. Wallahu a'lam. Okey ya. Sekarang adalah segmen yang akhir. Secara penutup atau konklusi, nak tanya Prof, pandangan Prof apa Prof punya take home message, pesanan yang ringkas, saranan yang ringkas untuk kita semua dalam menghadapi isu memilih pemimpin ini. Terima kasih Prof. Ali. Dalam pemilihan kepimpinan itu yang perlu kita sematkan pertama adalah yang menjadi rujukan kepada kita dan setiap aspek apa juga pun adalah Quran dan juga Sunnah. Itu sebagai kita sebagai individu Muslim, maka perlu kita menjadikan Quran dan juga Sunnah itu sebagai tatapan dan rujukan untuk kita memilih apa sekalipun. Kerana bagi yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai sumber ilmu, maka mereka memilih berdasarkan kepada akal fikiran sahaja. Tetapi bila kita memilih berdasarkan kepada Quran dan juga Sunnah, maka pilihan kita itu tentunya diberi pahala dan juga tentunya mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan itu juga adalah merupakan satu perkara yang
dipersoalkan nanti di akhirat nanti. Dia bukan hanya kita memilih berdasarkan pada kita suka ataupun kita tak suka, ataupun kebencian, ataupun kita suka, bukan. Tapi itu adalah merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan pada kita. Maka pemilihan itu adalah apa yang dilihat oleh agama itu sebagai terbaik, apa yang kita fahami dalam Al-Quran dan juga Sunnah itu, ganjaran ataupun arahan-arahan dan juga cadangan-cadangan daripada Al-Quran dan juga Sunnah itu adalah merupakan terbaik untuk kita jadikan panduan dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab itulah kita perlu kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita perlu kembali kepada nak memilih ataupun nak buat apa sekalipun, maka yang perlu dijadikan rujukan kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab itulah saya tekankan di sini, ya, kita tidak boleh hanya berdasarkan kepada kebencian kita, hanya berdasarkan pada suka kita pada individu, hanya berdasarkan pada dengar kita ceramah yang hebat dan seumpamanya, kerana itu boleh menipu sebenarnya. Itu boleh menipu. Tetapi bila kita berpandukan kepada hidayah Quran dan juga Sunnah, maka itu kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sebenarnya apa yang akan berlaku dan apa telah berlaku dan juga apa akan berlaku. Maka bila penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan menyesal. Kerana kita mengharapkan ganjaran dan juga kita mengharapkan petunjuk daripada yang Maha mengetahui atas segala-galanya. Wallahu a'lam. Okey, sebagai penutup, rancangan ini atau diskusi ini bukan hanya untuk Malaysia, ini untuk secara amnya. Ghana pun insyaAllah, Ghana tahun depan, Ghana dan Nigeria akan buat pilihan raya juga. So ini untuk satu dunia nasihat ini, ya. Terima kasih insyaAllah Prof. Semoga manfaat perbincangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.